Sebenarnya Queen ni sudah pun terperangkap sebab dia tak boleh nak melarikan diri kecuali ke petak ni sahaja. Ini dia boleh lari. Tapi kalau dia pergi ke sini pun tadi, kita punya knight boleh melompat dan membuat fork. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Jadi semalam saya ada pergi ke satu pasaraya ni untuk mencari makanan makanan kepada haiwan peliharaan saya, iaitu zirafah. Saya ada bela zirafah kat rumah. Jadi lepas saya balik daripada beli makanan dia tu, ini zirafah saya ni. Nampak dia sedang minum air tu sambil membuat sambil membuat yoga. Oh, bagus Dia memang sentiasa exercise. Zirafah saya ni memang hari-hari dia biasa exercise. Sebab tu kalau kita tengok dia punya kulit, badan semua sihat dah. Ini zirafah saya. Jadi selesai balik daripada beli makanan dia, saya nak masuklah ke dalam rumah. Sebelum sempat saya buka pintu rumah tu, tiba-tiba phone saya berbunyi. Lain macam pula bunyi ringtone saya kali ni. Seingat saya tak ada tukar ringtone pun sebelum ni. Rupa-rupanya bukan bunyi ringtone, guys. Bunyi loceng rumah. Saya tekan loceng rumah saya sebenarnya. Patutlah bunyi dia lain macam. Saya pun tak pasti kenapa saya kena tekan loceng rumah. Sedangkan rumah tu saya seorang je duduk. Tak ada orang lain dah. Itu rumah saya. Tapi tak apalah. Jadi bila saya masuk, buka pintu, masuk, zap. Tiba-tiba ada orang call. Kali ni betul. Kali ni betul ada orang call. Ini memang ringtone saya dan saya sangat kenal siapa yang call ni. Saya pun angkat. Tanya, memang betul. Rupa-rupanya Beth Harmon call sekali lagi. Cumanya saya pelik sebab dia punya suara lain macam sikit. Bunyi macam matang. Saya pun tanyalah, Beth, kenapa suara bunyi macam matang sikit ni? Dia pun cakap, oh coach, kalau minggu lepas saya 8 tahun. Hari ni saya 9 tahun. Saya pun pening. Macam mana dalam masa seminggu dia boleh membesar setahun? Daripada 8 tahun minggu lepas naik 9 tahun. Dia pun cakap dia mengamalkan makan Appeton setiap hari. Oh, patutlah. Patutlah. Jadi saya tanyalah cerita dia, kita boraklah mengenai hidup masing-masing. Saya tanya dia ada berlatih chess ke tak kan? Terus main ke tak? Dia cakap ada. Dalam masa setahun tu dia kerap main chess, kerap pergi ke bawah sekolah dia tu untuk berlatih catur bersama dengan Mr. Shable. Dia pun cakap dia dah berjaya kalahkan Mr. Shable. Sebab tu dia call saya. Dia cakap dia nak lawan, dia nak rematch. Dia nak balas dendam perlawanan pada tahun lepas. Dan saya pun setujulah untuk menentang Beth Harmon buat kali yang kedua. Jadi kita ada kat sini Beth Harmon yang berumur 9 tahun dan mempunyai rating 1200. Kalau korang ingat pada video yang lepas, dia masa berumur 8 tahun dia hanya mempunyai rating 800. Jadi penambahan rating sebanyak 400 kat situ dalam masa setahun sahaja. Sangat banyak sebenarnya kat situ. Jadi kita nak try lawan. Amboi, dia dah start tak menyabar budak ni. Dia dah bawa D4 kat situ. Cepat-cepat. Tapi tak apa. Dia cerita pula kat sini, D4 is a good move, almost as good as E4. Dia cakap D4 ni bagus. Macam E4 juga. Oh, ya ke? Okey. Baiklah. Jadi kita nak membalas D4 ni dengan D5 lah. Kita benarkan dia main Queen's Gambit lah kalau dia nak. Okey, dia tak nak. Okey, dia tak nak, dia mainkan macam biasa. Okey, tak ada masalah. Kalau korang perasan juga pada video yang lepas, saya ada tanya adakah video ini bagus, adakah perlu membuat video-video susulan, perlu ke main dengan Beth Harmon lagi, dan ramai yang cakap perlu. Okey, sekarang ni dia nak makan kat sini. Ramai yang cakap perlu, jadi kita pun sambunglah. Okey, tengok dia letakkan bishop dia di E3. Jadi bishop ni sebenarnya tak buat apa-apa kat sini. Dia sedikit tak aktif. Jadi kita boleh cuba serang bishop tu kat situ. Cuba untuk mengkucak-kacirkan sikit. Okey, dia sudah lari. Jadi bila dia lari, dia sudah block laluan knight kat situ. Okey, jadi saya nampak saya nak keluarkan bishop saya ni. Sebelum tu kita luaskan kawasan dulu kat sini dengan C5. Okey, dia halau saya punya knight. Dan knightnya pergi ke G5. Buat apa kat situ? Saya tak rasa ini mempunyai apa-apa tujuan. Jadi dalam catur, kalau
korang membuat satu gerakan yang tak ada tujuan, maksudnya gerakan tu adalah satu gerakan yang tak bagus lah. Jangan buat gerakan macam tu. Saya nampak kat sini saya sedang menyerang pawn di D4, jadi kita nak tambahkan lagi serangan kat situ. Okey. Baik, dia serang saya punya bishop. Saya lari. Dan queen dia sedang membuat pin, sedang membuat pin ke arah saya punya king. Block saja menggunakan queen kat situ. Dan dia kembali. Okey, kalau korang tengok kat sini, kita dah pun mendapat satu pawn free. Cuma sebelum kita memakan pawn tersebut, kita kena tengoklah adakah ianya betul-betul free. Adakah posisi kita akan jadi best kalau kita makan. Benda free tak sentiasa free, ingat tu. Jadi kita kena fikir, sentiasa kena berfikir. Saya rasa kalau saya makan-makan tak ada apa-apa masalah. Ini menguntungkan. Jadi kita makan je lah. The first of many captures. Tengok dia tak makan. Mungkin dia nak saya makan dan dia nak letakkan bishopnya di diagonal yang cantik kat situ. Jadi saya tak nak pun benda tu berlaku. Saya biarkan saja. Saya gerakkan bishop kat sini untuk serang dia punya rook. Pawn ni sedang dikawal oleh bishop. Kan? Jadi kalau bishop dia tak ada, saya boleh makan pawn ni dengan percuma. Untuk serang bishop ni, saya boleh letakkan knight saya ke E4 untuk serang bishop. Cuma kalau saya pergi terus, dia punya knight boleh makan. Saya harap korang dapat bayang bersama. Dia punya knight boleh makan. Jadi bila knight dia makan knight saya tak boleh makan dah pawn ni sebab bishop dia masih lagi mengawal. Oleh sebab itu, saya kena halau knight dia ni pergi tempat lain dulu. Jadi macam mana nak halau? Kita tolak H6 dulu. Tolak. Dia kena lari. Okey, dia tak lari. Dia lari, cuma dia makan pawn. Kita semua tahu pawn hanya bernilai satu point. Jadi itu adalah satu kerugian lah sebab saya boleh makan knight. Knight kat sini bernilai 3 ringgit, 3 point. Jadi kita kena fikir kita nak makan dengan king ke, dengan queen ke, dengan bishop. Queen lah sebab saya nak bishop saya berada kat diagonal ni. Okey, dia tolak lagi. Mungkin nak pergi ke depan ataupun mungkin nak buat tolakan ke sini. Sekarang dia punya pawn ni sedang diserang oleh bishop saya, queen saya yang berada di belakang knight. Jadi kita teruskan balik dengan plan yang kita dah plan tadi, iaitu kita nak bunuh bishop dia dan kita nak makan pawn ni. Simple. Bila kita ada plan, kita teruskan dengan plan kita lah. Jangan ada plan tapi tak buat. Tengok sekarang plan kita dah berjaya, betul tak? Kita dah boleh makan pawn ni. Okey, saya tak nak benarkan dia punya knight ni keluar. Kalau saya makan dengan knight dia boleh keluar. Saya tolong dia keluar. Saya tolong dia aktif. Jadi saya tak nak benda tu. Jadi saya makan dengan bishop saya. Simple. Okey, simple. Alright, dia pergi ke situ untuk serang dan makan saya punya saya punya knight. Kalau kita gerakkan queen kita untuk pergi defend ataupun kawal knight ni, semestinya bishop kita tu jadi free. Jadi jalan yang paling senang, simple kat sini ialah kita makan sajalah bishop dia ni. Check kan? Makan check. Dan kita boleh cuba kawal lah kalau kita nak kawal. Mungkin saya nak cuba kawal dengan menggerakkan rook kat sini. Tak ada masalah. Okey, dan dia masuk, dia cuba serang kita punya rook. Dan kat sini saya hanya perlu castling dan saya mempunyai rook dan queen yang cantik nak menyerang ke arah sini ni. Di file F ni. Okey, jadi saya nak rook saya ni menyertai serangan ni kat situ. Jadi saya perlu membuka dulu ruang tu sikit. Saya buka untuk saya punya rook. Dan sekali lagi kita boleh bawa kita bawa lagi kita punya knight. Kalau korang perasan, Beth Harmon ni macam diam je, macam senyap je. Kan? Bukan biasa dia bising ke? Kalau umur 8 tahun banyak soalan kan? Sekarang senyap pula. Mungkin dia fokus kot. Saya pun tak pastilah. Apa-apa pun nampak ada perkembangan. Baik, kat sini saya nampak yang petak ni di C2 ni, kalau saya letakkan knight saya akan berjaya membuat serangan bercabang 2 ataupun dipanggil sebagai fork, F-O-R-K kan. Jadi macam mana kita nak letakkan knight kat situ? Kalau saya pergi ke B4, saya menyerang dia punya queen sambil untuk pergi ke C2. Memang ini akan berjaya dilakukan. Jadi saya pilih untuk pergi ke situ terlebih dahulu. Tengok dia punya queen. Sebenarnya queen ni sudah pun terperangkap sebab dia tak boleh nak melarikan diri kecuali ke petak ni sahaja. Ini dia boleh lari. Tapi kalau dia pergi ke sini pun tadi, kita punya knight boleh melompat dan membuat fork ke arah queen juga. Jadi sebab queen dia mati, kita makan sahaja queen dia. Terima kasih Beth Harmon.
Oh, dia cakap dia tahu saya nak makan queen dia. Memang lah. Oh, memang nak makan queen. Takkan tak nak makan pula. Mana boleh pemurah. Kita kena jahat. Kita kena tamak. Okay, Beth. Jadi saya rasa awak boleh resign dah sekarang ni sebab awak dah pun kehilangan queen. Jadi sangat susah untuk menang. No. Oi, tak nak resign pula. Kena resign. Dah kalah, jadi kena resign. I wanna finish. Budak ni dia nak teruskan juga. Memang degil budak Beth ni. You've gotta finish. Yelah, finish. Boy, finish. Yelah, kita finish. Nasib baiklah saya ni merupakan seorang yang baik. Okey, jadi macam mana kita nak finish ni? Mungkin kita kembali ke sini. Bagi ruang untuk kita punya rook datang. Alright, dia terus tutup dengan dia punya knight. Kita boleh bawa queen kita untuk menyerang ke sebelah sini. Saya nak menyerang di sebelah sini pun. Ini di mana saya nak pergi ke situ. Alright, jadi macam mana untuk kita finishkan ni sebab Beth Harmon nak finish ni. Jadi kita nak suruh finish lah. Jadi kita pergi ke sini dulu. Kita menyerang dia punya rook dulu. Dan dalam posisi ni kita boleh buat check kat sini dulu. Saya mainkan dengan cepat kat sini sebab saya tak nak fikir banyak sebenarnya. Okey, baik. Dalam posisi ni sebenarnya saya nampak satu taktik yang saya tak pasti jadi ke tak. Jadi kita kena fikir dulu. Jom sama-sama fikir dengan saya. Kalau rook makan bishop check, dia terpaksa makan dengan king sebab knight dia sedang dipin. Jadi kita boleh queen sacrifice makan knight dia kat situ. Sebab kalau dia makan kita punya queen, kita boleh pergi checkmate di C1. Okey, saya harap korang dapat tengok kat sini. Knight kita ni memang memainkan satu peranan yang penting sebab dia mengawal segala laluan untuk king tu keluar. Jadi saya rasa berjaya taktik tu. Sekali lagi kita check. Rook makan, king makan, queen makan, rook check di C1 checkmate Kalau dia tutup pun kita makan balik checkmate. Okey, baik. Jadi saya rasa itu bagus. Jadi kita makan saja, check. Dia terpaksa makan dengan king dan kita buat queen sacrifice. Oh, dia cakap kat situ, I don't like being attacked. Siapa yang suka kena attack? Ada ke budak ni cakap macam tu? Okey, kita makan sahaja. Kalau dia makan memang terkena. Baik, jadi kita punya taktik sudah berjaya kat situ. Memang betul. Dan kat sini kita dapat tengoklah ada checkmate dalam 2 langkah yang boleh dibuat dengan rook pergi ke C1 check. Dia terpaksa makan. Okey, Beth. Jadi disebabkan awak tak nak resign awal-awal tadi, terimalah pengakhiran ini. Queen makan rook C1 checkmate. I hate losing. Let's play again. Oi, asyik minta main je dia ni kan. Maaf Beth, saya memang sangat busy. Mungkin nanti next time lah. Mungkin lepas ni saya punya nasihat untuk awak satu je Beth. Teruskan bermain catur, teruskan berkembang sebab saya tengok banyak perkembangan. Apa masalah perempuan ni? Senyum pula. Kita tutup lah. Suka pula dia. Beth kalah, dia suka pula. Dia tutup. Okey, baik. Jadi teruskan berlatih dengan Mr. Shable. Dia merupakan coach awak dan saya rasa dia tahulah apa yang patut diajar. Walaupun awak dah kalahkan dia, hormatilah dia dan dengarlah apa yang dia nak ajar. Teruskan berlatih dan bila tiba masa sesuai, call je saya. Saya akan ada kat situ. Okey, baik. Baik budak. Itu saja. Kita jumpa lagi budak. Assalamualaikum. Bye-bye. Express Academy.